Apa khabar semua? Harap semua sihat. Audio saya boleh dengar ya? Ya, Iskandar, terima kasih. Boleh dengar suara saya jelas? Okey, kita tunggu sebentar lagi untuk beberapa lagi orang masuk. Tengah termenga-menga lagi ni. Terima kasih kepada yang dah hadir. InsyaAllah malam ni saya akan share sikit lah tentang isu-isu yang ada dalam industri kita, especially dalam bidang penyuntingan yang sekian lama tak ada orang berani bersuara ataupun ketengahkan. Ya, Bakhtiar, terima kasih. Okey, sebelum saya mulakan sesi ni, saya harap kalau ada macam soalan yang nak bertanya, sila just tulis dalam thread. Kalau nanti saya scroll, ada masa saya akan jawab yang terdaya dengan masa yang singkat. Kalau tak, saya akan jawab satu persatu sekiranya ada masa selepas saya offline nanti. Dan insyaAllah kalau dapat, saya jawab semualah. Kalau boleh kan. Sebab kali ni saya ingin mengenengahkan masalah-masalah yang timbul sebagai seorang penyunting di tanah air, especially sebagai pekerja sambilan ataupun freelancers di dalam industri perfilman dan juga televisyen Malaysia. Okey? Okey, saya akan tunggu sebentar lagi. Ya, Hafiz, terima kasih. Saya nak stream tadi terus terpantuk sekejap. Okey, terima kasih. Sorry lah siapa-siapa yang tengah nak buat streaming malam ni. Memang saya punya time sekarang ni, saya memang fix pukul 9 malam hari Jumaat, tak kira lah bila minggu tu. Tapi saya syorkan juga kepada mereka yang belum menonton video-video saya sebelum ni, saya dah buat presentation tentang apa itu penyuntingan, daripada raw, workflow dan sebagainya, dan juga asas penyuntingan itu sendiri. Jadi kalau siapa yang belum tonton, ada di dalam timeline saya, dan juga saya akan share dalam YouTube tak lama lagi. Saya akan share insyaAllah dalam link yang track ni satu masa kelak. Dan okey, kita mulakanlah tanpa lengah sebab nanti kalau tidak saya akan tak cukup masa. So saya akan switch kepada split view. Bismillah. Okey. So hari ini saya akan bercakap tentang ada apa dengan penyuntingan. Sebab sebelum ni saya telah bercakap tentang perkara-perkara seperti apa tu di mana letaknya editor di dalam skop pekerjaan, tetapi banyak lagi producer ataupun penerbit ataupun pengarah masih lagi keliru dengan tugasan kerja utama kita sebagai seorang penyunting. Sebab setiap kali ada masalah di dalam produksi, soalan ataupun perkara yang kita akan sering dengar di dalam semasa produksi adalah nanti editor boleh betulkan, editor boleh settlekan. Kalau ada masalah di produksi, selalunya mereka akan letakkan beban tu kepada editor, dan ingat, editor itu tidak tahu tentang masalah-masalah tersebut yang berlaku di dalam produksi itu sendiri. Sebab ada dua perkara di sini, sama ada penyunting itu tidak dipanggil seawal pra-produksi ataupun penerbit tunggu lepas production habis barulah terkial-kial mencari siapa nak edit untuk drama saya atau dan sebagainya. Jadi itu adalah satu etika yang salah, sebab digital workflow sekarang memerlukan seorang penerbit ataupun pembikin drama ataupun sebagainya untuk mencari penyunting tu daripada seawal-awal pra-produksi ataupun pre-production phase. Jadi saya rasa itu adalah lebih penting, sebab sekarang
digital workflow memerlukan editor tu lebih peka ataupun aware dengan apa yang akan terjadi sekiranya beliau mengambil job itu. So tidak akan ada masalah dan editor juga tidak akan terganggu dengan gangguan seperti oh saya tak tahu macam mana nak edit dengan format tu. Jadi this is something yang kita terpaksa aku dengan masalah tu bukan datang saja daripada penerbit, juga kadang-kadang editor ni ambil job tak tahu hujung pangkal, terima saja tetapi lepas tu mereka mempunyai masalah. Okey. Tetapi banyak penerbit masih bebankan benda ni kepada editor. Sedangkan mereka confuse ataupun keliru dengan benda yang bernama pasca produksi. Apa tu pasca produksi? Apa tu penyuntingan? Sebab kebanyakannya mereka humbankan masalah tu ataupun meletakkan beban tu kepada tangan penyunting, padahal banyak lagi masalah-masalah yang sebenarnya bukan adalah masalah penyunting. Kita akan huraikan malam ni, insyaAllah. Okay? Jadi, betul ke editor boleh betulkan segala-galanya? Saya akan ambil contoh satu telemovie. Contohlah 90 minit telemovie untuk siaran televisyen. Saya tidak akan menyentuh tentang filem sebab kami dalam penyunting-penyunting dalam filem ataupun filem cerita dapat merasakan pekerjaan sebagai penyunting sebagai seorang storyteller atau pencerita dan bukan penyelesai masalah. Jadi untuk hari ini saya akan terangkan serba sedikit secara rambang ataupun untuk sesiapa penerbit yang first time ataupun belum tahu tentang sebenarnya pasca produksi ini besar, lagi besar daripada penyunting itu sendiri. Okay? Kita ambil contoh atau kerja pasca movie 90 minit. Okay? Dia boleh apply untuk apa-apa projek sekalipun, tapi saya gunakan ini sebagai contoh. So atau kerja pasca produksi terbagi kepada beberapa fasa. Anda lihat sendiri di sebelah kanan saya ada lebih daripada 10 fasa. Okay, fasa pertama pengurusan media, fasa kedua ataupun data management. Okay, saya akan cuba alih bahasa sebab saya sedar ada juga penonton-penonton saya yang bukan fasih dalam bahasa Melayu. Okay, international audience pun ikut saya pun tak faham kenapa dia orang nak ikut saya. Okey, kemudian suntingan kasar ataupun rough cut. Dan kita akan masuk kepada suntingan halus ataupun fine cut. Dan kita akan pergi ke fasa seterusnya iaitu suntingan akhir ataupun the final cut. Dan fasa seterusnya adalah lock picture, kemudian grafik, efek visual, grade warna, music, efek bunyi, adunan bunyi, deliverables dan arkib. Ini secara every post production atau post production house, okay, post production house tahu akan workflow ini. Ini tidak bermakna editor akan tahu setiap fasa-fasa ini. Ingat, tidak semua editor yang tahu tentang fasa-fasa ini terperangkap dalam projek itu disebabkan kontrak mereka tidak menyebutkan apakah fasa-fasa yang mereka akan lakukan dalam penyuntingan sesuatu projek, contohnya telemovie. Okay, saya akan go in detail. Pengurusan media. Pada amnya, sebelum ada digital technology, di dalam zaman analog, setiap penyunting ada pembantu penyunting dia. Okay? Setiap penyunting yang saya tahu daripada Hollywood ke, Bollywood ke, kita punya dalam zaman analog, mesti ada pembantu penyunting dia sendiri. Jadi untuk pengurusan media sebenarnya okay, bukan kerja penyunting tetapi pembantu penyunting. Nah, saya dengar ada suara-suara yang cakap, alah, kita tak ada bajet. Buat apa kita ada pembantu penyunting? Kita akan come back to the budget. Okay? Now, pembantu penyunting ni, kerja dia
dia akan membuat pengurusan media seperti metadata. Pada media tu shot number, scene number, take number. Dia akan membuat syncing audio. Dia akan membuatkan bin ataupun folder untuk mengenepikan setiap babak dalam yang telah dirakam di produksi ataupun di lokasi, dan membuat pilihan take yang telah dipilih dalam conti sheet yang menunjukkan this is a good take, dan dia akan buat label sama ada warnakan ataupun label good take. Dan sekiranya kamera tu dirakam secara log format. Okey, ingat Sony kalau digunakan S-Log, Panasonic V-Log, dan Arri camera ada dia punya own Arri Log C. So all these camera yang ada log format ataupun logarithmic format, di mana kamera tu kalau you shoot, semasa you shoot, gambar tu akan jadi pudar. Itulah namanya log. Okay? Kalau siapa pun yang tak tahu tu log apa, okay, boleh Google. Log format ni gambar dia akan jadi pudar sebab dia akan menyimpan data color tu dalam bentuk metadata, yang di mana di dalam post production kita hanya letakkan LUT ataupun lookup table. Contohnya untuk stesen TV is Rec 709 color space. Saya tak nak pergi technical sangat, tetapi masalah dia nanti akan timbul. Okay? So pengurusan media ni diharusi atau dibuat oleh pembantu penyunting itu sendiri dan menguruskan semua perkara-perkara di atas. Now, sesiapa yang melihat video-video saya yang lepas ataupun daripada raw ke post, not raw in post, saya ada mengatakan tentang pengurusan media pada awal-awal produksi yang dipanggil Digital Image Technician. Now, kegunaan Digital Image Technician sebenarnya pada zaman ini, zaman digital, adalah ini untuk menguruskan media anda di lokasi supaya bahagian pembantu penyunting ni dibawa kepada DIT itu sendiri. Nah, saya menggunakan kaedah analog dan juga digital supaya anda faham kat mana sekarangnya kerja-kerja ni boleh dialihkan dan diberikan kepada satu kerja ataupun role baru di dalam produksi, iaitu DIT tadi. Jadi kepentingan DIT sekarang dah boleh menguruskan semua ni, semua benda-benda ni yang dia boleh uruskan di lokasi. Maksudnya kalau semua ni dah diuruskan, dia hanya perlukan dihantar kepada pembantu penyunting untuk memulakan suntingan kasar yang pertama. Ingat, kalau ini diuruskan oleh DIT, bermakna pembantu penyunting telah kurang kerja dia, dan sekarang dia punya next stage, pembantu penyunting akan membuat suntingan kasar. Nah, suntingan kasar ni adalah something to do with saya ada message salah. Okey. Suntingan kasar, ada text error di sini. Sebenarnya dia mendapatkan durasi yang diperlukan oleh produksi tersebut. Contohnya, kalau telemovie ni adalah 90 minit durasinya. Okay. Suntingan kasar, pembantu penyunting akan menyusun ikut babak seperti dalam skrip, babak 1, babak 2 dan label yang telah dibuat oleh DIT tadi, mengikut susunan ni. Okay. Suntingan kasar adalah untuk menentukan sama ada drama 90 minit anda tadi cukup untuk tidak apabila telah disunting secara halus nanti. Contohnya, kalau saya buat telemovie 90 minit, suntingan kasar saya, kalau saya dah buat rough cut to cut, okay, cut to cut, tak ada fade ke dan effect sebagainya, saya harus mendapatkan sekurang-kurangnya 100 minit ke 110. Okey, kalau 120 dah 2 jam, okey. Kalau 110 120 dalam edit saya, insya-Allah kita akan dapat 90 minit setelah kita sunting secara halus. Tetapi kalau suntingan kasar ni dibuat first round, first cut, tiba-tiba dah habis babak akhir tu, you letak dalam timeline, you dapat hanya 60 minit. Adakah ini kesalahan editor ataupun kesalahan penulis skrip yang tulis skrip terlalu pendek, ataupun director tak cukup ambil shot ataupun dia ambil satu single shot? Ini susah untuk kita tentukan sekarang, tetapi anda kena fikir, bila suntingan kasar tu terpendek,
ia bukan masalah penyunting. Sebab dia dah letak semua babak-babak tu, dia dah mungkin extend sepanjang-panjang take yang ada sebagainya, tapi masih lagi 60 minit. Jadi apa yang akan berlaku nanti kalau ada dengan the next stage. So itu yang ini saya ada typo sikit. Dia actually ni suntingan kasar, okay, di mana ikut urutan babak cut to cut dan mendapatkan durasi cerita and then export. Okay, lupakan yang di atas tu, ada error sikit. Dan barulah selepas kita confirm kita dapat durasi yang kita perlukan, contohnya 110 minit ataupun 120 minit lah, saya akan confirm yang okay, kita boleh teruskan the next stage. Dan produksi juga boleh dengan relax, atau director pun tak payah nak call saya, cukup ke footage saya dan sebagainya. Okey, saya akan patah balik kepada syutingan kasar ni. Kalau syutingan kasar ni dibuat selepas produksi, okey, sebab habis wrap, dan editor ada 60 minit di timeline, soalan dia, kat mana nak ambil 30 minit lagi yang kurang? Saya dapat berita-berita ataupun suara-suara daripada editor-editor lain. Ada tu director cakap, kau repeat lah scene, kau buatlah flashback, kau buatlah satu lagu panjang. Benda ni is not a solution. Okay? Dia sebenarnya dah silap daripada awal lagi. So, this is where everybody has to play a part. Okay? Especially producer. You kena tahu satu page formatted script yang sebenarnya dalam bahasa Malaysia adalah 1.5 minit. Saya pernah share ni dalam previous video. Kalau you tahu 1.5 minit dan you kali berapa page, you sepatutnya dah dapat roughly estimate benda yang betul dan tak perlu risau kalau betul-betul formatted. Okay, kalau you betul-betul formatted. Now, my point is, saya punya matlamat ialah, sekiranya kalau suntingan kasar ni boleh berlaku seiring dengan produksi, okay, adakah lebih memudahkan sekiranya hari ini mungkin lagi 3 hari shoot, okay, 3 hari shoot, lagi nak habis, nak wrap, dan footage setiap hari akan datang kepada editor tu, edit sambil shooting going on. Dan bila saya dah tahu rough cut saya dekat 3 hari sebelum wrap, saya akan call produksi ataupun director cakap, kita dah sampai 90 minit. Saya boleh guide ataupun inform director producer yang try to keep your shots lower in terms of ratio, ataupun kalau tak cukup, tiba-tiba last 3 days, saya dah edit yang mungkin 7 hari yang sebelum ni, saya cuma dapat 20 minit, ada masalah dah kat situ. Saya akan call cakap, you cuma ada 20 minit dekat timeline sekarang untuk hari ni. Lagi 3 hari shoot ni, mana you nak cari lagi footage ni? So these are the kind of thing yang berlaku sekarang ni. Saya baru-baru ni, projek, kalau siapa nonton filem atau teknik movie validasi dibuat sambil di shoot untuk Primeworks. Hari yang sama DIT akan hantar file kepada saya akan edit dan begitulah sehingga habis shoot. Dan bila ada masalah, straight away saya dah nampak masalah dalam syutingan kasar, saya inform producer dan kita betulkan semasa produksi sedang berlaku dan mereka tidak wrap lagi. Okay, that's another advantage of having pembantu penyunting membuat suntingan kasar di semasa produksi. Okay, tak semestinya dia duduk di situ, tetapi you can work out the logistics. Okay, so then barulah ke penyunting. Selama yang saya cakap berapa minit yang lepas ni, sebenarnya tak ada lagi involve penyunting. This is where the actual penyunting ataupun the editor comes in. Okay, kerana dalam suntingan halus, cerita mula dibentukkan. Daripada apa-apa babak yang mengikut urutan tadi, penyunting dengan kreativiti dia akan mencuba membentuk cerita tu dengan lebih efektif. Compare dengan apa yang telah ditulis oleh penulis dan telah diberikan vision kepada cerita tu oleh sang director. This is where the editor tells the story. Okay, t-shirt saya ni ada reason saya pakai hari ni. Okay, the writer creates the story, the director vision the story, is the editor who tells the story.
cerita terbentuk di dalam stage ini dan style penceritaan dibina di dalam stage ini, ritma, rhythm, tempo, gerak cerita diperkemaskan dengan menggunakan temp track. Okay, temp track ni adalah temporary track, music ke effect dan sebagainya. Kenapa temporary? Saya akan cover. Okay. Dan suntingan dialog seperti L-cut, J-cut. Editor yang profesional tahu apakah ini semua untuk memberikan teknik penceritaan yang lebih efektif daripada just straight cut. Penggunaan transition seperti dissolve, wipes, kalau cerita komedi, kalau Star Wars dia guna yang wipe. Tetapi tak banyaklah telemovie kita boleh gunakan teknik-teknik lain seperti selain daripada dissolve. Di sini di mana editor akan menggunakannya, di syutingan halus ataupun the fine cut stage. Kemudian dia akan menstrukturkan cerita tadi mengikut struktur cerita penceritaan. Bagi saya, bila saya letakkan telemovie tu, saya telah ada the 3X structure dalam timeline saya sebagai guide. Supaya saya tidak terleka ataupun terlupa di mana first 10 minit saya. Okay, kalau scriptwriter tahu kan, the first 10 minutes, this is my first 10 minutes, the first plot point, the second plot point, and then where's the ending. So all the 3X structure ada dalam edit saya sebab saya respect kepada storytelling structure tadi supaya tidak hilang daripada saya punya suntingan. This is important sebab ramai editor tidak ada knowledge storytelling. They just cut and cut and cut and cut and cut. Itu saja. So this is something yang kalau you nak jadi seorang editor yang bagus, you kena tahu tentang the hero's journey, you kena tahu about the story structure. Paling teruk pun the 3X structure lah. Tak payahlah nak pergi save the cat ke, tak payah nak belajar pasal macam mana nak write a blockbuster screenplay. 3X structure, sit feel. Pergi, go and research balik. Those 3X structure is very useful untuk a 90-minute movie. Okay. Dan saya di sini juga saya akan mula memilih pemilihan take. Sekiranya take-take yang dah dipilih oleh assistant saya tadi, dia gunakan just the best take. Di sini saya boleh gunakan the bad take. 99% of the time, director tak ingat pun saya akan gunakan take yang salah dalam cerita tadi. Paling banyak dia cakap, that's good. Tapi dia tak akan tanya, is that a good take or a bad take? So, sebab saya kadang-kadang suka gunakan take yang pertama sebab persembahan pelakon tu lebih energetik, tetapi bila take 2, take 3 dia dah tak jadi. Mungkin ada sangkut dialog kat situ dan saya boleh cut and paste, tampal dan cantumkan jadi satu. Jadi that is something yang saya boleh go forward, okay, daripada situ. Dan dalam asas penyuntingan video yang lepas saya telah cover The Rules of Six oleh Profesor Walter Murch. Jadi this is something yang saya apply di mana emotions adalah important, di mana lebih daripada continuity, lebih kepada everything else. Okay? Kalau emosi tu tak sampailah. Jadi, dan di sini juga saya gunakan masa ni untuk export preview supaya dapat discuss dengan director ataupun kita boleh tengok macam saman PKP. Masa saya buat validasi adalah PKP yang pertama. Jadi director tak boleh datang, saya kena export, letak ke dalam Google Drive, share dan kita share komen daripada situ, changes yang kita perlu buat. So this is where the fine cut happens. Alright? Kenapa suntingan halus ni selalunya tidak dilakukan oleh penyunting? Dan kenapa ada dua orang berbeza di sini? Sebenarnya ia best untuk kita separatekan sebab kalau saya dah mula daripada stage metadata, label, script dan sebagainya, banyak benda-benda yang saya dah rasa bosan. Okay? Bukan bosan in terms of tak suka. Saya dah tengok benda ni banyak kali, saya dah hafal banyak kali. Benda-benda tu dah jadi satu tak surprise. You lose the element of surprise sebagai penyunting yang you tak nampak. Sebab you dah leka benda tu, dah selalu tengok. Benda yang simple dia jadi, tak apalah, biarkan. Tapi you lupa yang the first time you nampak footage tu fresh, itu yang penting. Macam, sedih lah dia ni. Oh, power. So all those
yang you rasa when you tengok first time dalam penyuntingan ataupun suntingan halus, this is the surprise element yang ramai orang tak nampak. Dan as an audience, kalau audience tu menonton, you are being the first time viewer, seperti mana audience tu akan menonton juga. Jadi kenapa saya ataupun memang mereka pecahkan tugas tu, sebab suntingan halus is where the story comes alive. Bukan di the rough cut, bukan di metadata, bukan di production. So this is why penyunting harus diletakkan di mana penceritaan tu berlaku dan bukan labeling file. Okay, baru nak ni. So dia tidak ada feeling of surprise, element of surprise performance, element of surprise story tu dah tak ada. Walaupun editor tu dah baca cerita tu, dia dah tahu cerita tu, tetapi bila kita view footage saya macam, oh ni performance dia, wow, this is interesting. So that feeling yang saya rasa first time yang tidak boleh ditipu. Sebab kalau saya dah tengok tadi daripada rough cut saya surprise bla bla bla, dekat settingan halus saya dah tak sedih dah. Saya kalau cerita tu sedih dah jadi tak sedih dan sebagainya. So those are why saya tidak satukan kerja suntingan kasar tu dengan suntingan halus kepada orang yang sama. Okay, itu bagi pendapat saya dan juga ramai yang berpendapat seperti itu juga. Jadi so far, am I making clear ataupun ada siapa yang confused? Boleh tanya soalan. Okay. Macam tak ada orang tanya soalan je kat sini. Ramai juga so far ada 39 orang di sini. Thank you very much. So anyway, so this is where the next stage is. Okay, the next stage is suntingan akhir. Apakah berlaku di suntingan akhir? Okay, penyunting yang tadi juga akan meneruskan kerja dalam suntingan akhir. Di suntingan akhir ialah di mana trimming berlaku. Trimming untuk mendapatkan durasi yang akhir, iaitu 90 minit tadi, di suntingan akhir. Selepas kita dah suka dengan the babak, the arrangement, kita dah suka dengan all this style of storytelling. Mungkin ada some sound yang kita gunakan music temporary saja untuk dapatkan feel, sebab ada director yang aku tak feel lah, aku letaklah music, okay, temporary saja saya akan letak supaya kita dapatkan feel. Dan di suntingan akhir ni di mana permulaan trimming berlaku untuk mendapatkan 90 minit tepat. Kalau kita hantar Tok Station, 91 minit tidak dibenarkan, 89 minit atau 88 boleh lagi, 87 minit setengah tidak dibenarkan. Mereka hanya memerlukan di antara, kalau tak silap saya, 88 minit ke 90 minit tepat. Jadi sebagai editor, penyuntingan akhir, you kena betul-betul dapatkan frame accurate supaya 90 minutes tu berlaku dengan tepat. Okay? Dan you akan kemaskinikan jalur-jalur dialog. Kalau ada 4 orang bercakap, 4 jalur dialog harus bertindih antara satu sama lain sekiranya berlaku pertindihan dialog. So you kena buat track tu separate, sebab nanti kita akan masuk ke dalam audio post dan kita akan betulkan. Dan di sini juga di suntingan akhir kita juga akan meletakkan guide untuk graphics seperti breaker, commercial break, opening credit ataupun title atau tajuk grafik, dan juga rolling credit and credit guide untuk dapatkan duration. So kalau misalnya kata title saya, pembukaan title grafik tu ada 1 minit, saya akan buat space, letak situ title opening. Dan bukan kerja saya sebagai editor sebenarnya untuk buat title graphics tadi. Kita akan masuk nanti ke dalam the next stage. Everything else in this stage sebenarnya adalah untuk mendapatkan durasi akhir mengikut spek TV station yang kita hantar. Okay? Jadi this is something yang this stage is actually the final stage yang picture tu dah boleh confirm, kita export, preview, dan kita boleh teruskan the next stage, which is yang ramai tak praktik. The lock picture stage. The lock picture, kita jarang dengar lock picture sebenarnya, sebab zaman analog, kalau kita tak lock picture,
atau kita dah lock picture dan ada perubahan berlaku, boleh bergaduh, boleh bertumbuk. Okay? So memang pernah terjadi. Tetapi zaman sekarang kalau kita lock picture sekalipun, sebenarnya kita boleh buat perubahan tadi. Kecuali you betul-betul buat perubahan yang ketara, yang besar. But to be safe ataupun untuk selamat, sebenarnya sebagai seorang editor, you perlu harus ada this kuasa of saying that this is it, this is the lock picture, dan selalunya saya akan gunakan reason ataupun bukan alasan tapi sebenarnya berlaku. Deadline kita ada lagi 2 hari sebelum saya siapkan yang lain. Jadi kalau kita tak dapat lock picture sekarang sebagai editor, you end up doing 24 hours a day job, which is impossible to finish. Okay? Jadi di lock picture stage ni adalah di mana kita lock everything and then barulah kita masuk kepada stage seterusnya. Yang selalunya, yang masalahnya, ramai editor-editor terima job dengan mengaku yang boleh buat semua tu dalam satu harga yang tidak berbaloi. Sebenarnya grafik harus diuruskan oleh motion graphic artist. Okay? Bahasa Melayu saya tak tahu macam mana translate, tapi grafik harus dilakukan oleh motion graphic artist, di mana setiap tajuk grafik, opening title, breaker iklan, rolling credit, grafik khas. Macam dalam validasi kita ada SMS, all these graphics dan sebagainya. Dan lower third, kalau you ada nama-nama, kalau you buat dokumentari, you ada lower thirds, haruslah dibuat oleh seorang yang bernama graphic artist, bukan editor. Oh, tak ada bajet, semua editor lah disampaikan. Tapi tak semestinya setiap editor tu ada graphic background, dan tidak semestinya setiap graphic artist tu boleh edit. Alhamdulillah, sebagai saya sendiri berasal sebelum saya masuk dalam filem, saya mempunyai background grafik in product design. Okay, product design. So saya faham tentang penggunaan font, penggunaan grafik, buat sketch dan sebagainya. So ada kalanya kalau saya buat projek untuk in-house atau company sendiri, saya akan buat grafik juga dan at least dengan editing. So dua je, tak ada lebih. Tetapi tak ramai editor yang ada good graphic background. Saya pernah tengok some project yang nampak sangat ketara. Sampai rolling credits pun saya tak boleh baca apa yang ditulis. Font yang dipilih tak boleh baca dan sebagainya. So, this is also a fault of penerbit yang tak tahu bezakan whether editor awak tu boleh buat grafik atau tidak. So, don't push ataupun jangan tolak balak tu kepada editor tu, sebab dia akan this mindset of, oh, editor sepatutnya buat grafik ni. Tuan-tuan dan puan-puan penerbit semua, tak semua editor boleh buat grafik sebenarnya. Mereka diajar untuk tell a story. Graphic has to be done by a motion graphic artist. Tell you frankly, this is why masalah kita dalam industri yang tidak faham role kerja masing-masing. Dan ada juga drama yang memerlukan efek visual atau visual effects. Now, saya bukan mengatakan filem sci-fi ataupun filem yang ada visual effects yang teruk-teruk. Okay? Ada orang tanya, tapi sekarang editor pun kena buat motion graphic. Ya, betul. Tapi kalau you sendiri yang buat, kalau you faham yang you boleh buat motion graphic tu, silakan. Tapi you kena charge on your list apa kerja-kerja yang you buat dengan berdasarkan apa-apa yang you boleh sampaikan dalam the final product. Okay, saya akan buat edit, saya akan buat ni. Tapi kalau untuk mengaku yang editor kena buat semua daripada pengurusan media sampai export dengan harga yang hanya sebenarnya sebagai seorang penyunting, something is not right. Betul tak? Kecuali anda gelarkan diri anda post producer ataupun postman, tak boleh lah, postman tu post laju kan. Okay, post supervisor, sebab you akan buat semua tu kan. Bermakna harga tu bukanlah harga lagi harga editor, tetapi harga tu adalah harga A, B, C, D dan E, total dia sekian. Okay, so let's come back to that again. So effects visual, kebanyakan drama you akan cakap, oh saya buat drama cinta-cinta biasa, tak ada pun visual effects. Okay, ya, boleh rosak market, betul.
Poster. Nanti saya akan cover tentang tu. Poster pun editor kena buat. Ya, betul. Sebenarnya poster tu tak ada kena-mengena pun. Dah tahu nama poster kan. Jadi itu sepatutnya tidak berlaku. Okay? Jadi ni, okay, this is coming back. Effect visual. Kita come back dengan this issue. Effect visual. You rasa you buat drama 90 minit tak ada effect visual. Anda salah. Sebab kadang-kadang kalau datang balik, tiba-tiba, sky dia bright lah. You boleh tambah awan tak? Editor juga disuruh. Sebenarnya kerja visual effects, apa sekalipun yang di sini adalah kerja visual effects artist. Okay? Sky replacement, nak ganti sky. Green screen. Remove branding logo. Stabilize shot. Nak jadikan shot stabilize handle dan banyak lagi all this. Remember guys, ini bukan visual effects movie tetapi benda-benda ni sering berlaku dalam drama biasa. Drama biasa pun ada. Especially branding logo removal. Now sekarang saya ni marah. Saya marah. Baru-baru ni. Kenapa editor harus membuat branding removal sedangkan dalam produksi kalau you tahu yang you tak boleh tayangkan certain brand, you akan menghadapkan kamera kepada brand tu. Where is the producer in this place? Di mana production manager, di mana directorship you, di mana all these people yang sepatut elakkan daripada benda tu berlaku dan humbankan kerja tu kepada editor untuk remove. Ini yang saya marah. Itu saya marah tapi saya boleh senyum. Sebab dia berlaku. Okay, dia pasti berlaku. So saya betul cukup marah bab ni, especially logo removal. Saya tahu. Okay, sebagai producer, okay, or production manager, kalau you tahu ini untuk TV, jangan cakap yang benda ni boleh. Bayangkan, iMac ada logo Apple. Logo tu tak boleh keluar dalam televisyen sebenarnya. Okay. You akan tanya, you tak ada director, production manager tak pernah terfikir, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Apa sebab? Dia cakap, tak boleh bagi free publicity. Bukan, tuan-tuan. Kalau free publicity, kalau company tu saya punya, saya happy je. Saya lagi happy. Sebab apa? This is the problem of international branding rights. Sekiranya ditayangkan di international branding, contohnya ada TV station sekarang akan letakkan video ni di dalam YouTube. Betul tak? Saya takkan mention pun station mana. Itu yang akan jadi masalah. Sebab tu mereka tidak allow branding of logos of company yang appear kalau tidak ada sponsorship. Itu saja. International branding punya problem, issue. Okay? This is called copyright issue. Okay, you dah tahu pasal copyright. Tetapi Malaysia ni mungkin okey lagi. Tetapi once dia go international, dia punya clause lagi berat dan samanya lagi heavy. So, TV station tak nak letak tu. Kalau you dah tahu ada masalah tu, kenapa you halakan kamera kepada tempat-tempat yang ada masalah dan suruh cakap editor boleh, nanti editor boleh delete, tak apa. Okay, sabar. Okay, saya ada hypertension je. Okay, so this is called effect visual dan sebenarnya dibuat oleh a visual effects artist, not the editor. Jangan salahkan editor kalau misal kata you dapat footage yang tu dan you kena remove logo, you kena spend money on visual effects, it's your fault. It's your fault in the first place to not inform the production yang sebenarnya you tak boleh shoot logo-logo ni semua. Jangan salahkan director. Director mungkin tak tahu. You tanya director cakap, ini boleh bang, tak ada masalah. You ask producer. Producer should play a role. Kalau betul tak boleh, jangan bebankan pada editor. You know how difficult it is to remove a logo, especially kalau moving shot? Okay? Ya, mungkin you cakap, sekarang ada teknologi. All this boleh tracking dan sebagainya. Ya, tapi editor is telling a story. Kita bukan buat visual effect. So, forget it. Okay? So, find a visual effect artist to do that work for you. And pay them separately. Not cutting the editor's fees. Okay? Alright. Okay, relax sikit. Kerana mata dia dah tengok nak test editor punya skill. Siapa tu? Aku paling benci buat remove brand. Okay? So, kalau tak percaya, saya tak tipu. Bacalah komen kat bawah ni. Okay? Semua editor-editor yang pernah menghadapi dia. Kalau kita tak buat, apa jawapan producer? Nanti saya potong gaji awak.
So producer, saya tak salahkan apa, it's just this. If you know the problem, if the station, what they require, please respect that. Ask your production people to solve it in production. Don't fix it in post. I repeat, don't fix it in post, especially all this logo. Kalau tahu prop tu ada logo tu, solve it. Art director, tampallah apa benda sekalipun, you have to do it there. Sebab itu lagi mudah daripada visual effects. Okay, let's cut the story short. Great Warner pun disuruh editor buat. Zaman analog tak ada pun grading. So why is editor disuruh buat color grading? Sebab color grading involve primary color correction, secondary color correction, matching shot, okay, padankan color shot, letak effect kalau dia nak glow ke, dia nak color background tu gelap sikit ke. Mungkin baju saya terang sekarang ni, dia nak gelapkan putih ni supaya tidak nampak cerah sangat. Dan create a creative look, macam dia nak buat macam scene tu flashback, okay, nak nampak dia bleach bypass ke atau sepia tone. Those are colorist job, bukan job editor. Why I stress? Sebab editor tugas dia telah menceritakan struktur cerita tu, he has done his job. The colorist akan masuk memberikan nyawa visual kepada gambar tadi mengikut perasaan dia pula. So imagine after you edit and you get something nice, the colorist masuk dan menyempurnakan the final touch of your picture. You need a colorist. You do not need an editor who tahu pakai magic bullet ke, pakai plug-in ke, letak LUT. Those are not color grading. Those are just applying color space transform. So kalau you berhasrat untuk shoot S-Log, V-Log, C-Log, B-Log, whatever log, make sure producer you ada budget untuk color grading. I repeat, kalau you nak shoot raw, S-Log ke, C-Log ke, Log C ke, apa-apa segala log, tanya your cameraman, you nak shoot apa? You nak shoot log? Kalau you shoot log, you have to pay for colorist, bukan editor buat. Okay. So, then come the sound designer, which is the music and effects. Now, tadi kita buat apa tu? Template, temporary track kan? Kita gunakan temporary track. Okay, saya akan ambil soalan kalau ada. Boleh blurkan last satu frame blur. Okay. Yep. Sekarang betul. Saya perhatikan, okay, ramai yang cuba buat editor yang cuba belajar color grading sekali. Sebenarnya color grading tu is a skill. Yang saya mengaku saya boleh mengajar color grading. Tapi I'm not a perfect colorist. Okay. Ada satu partner saya, B, perfect colorist. So anything colorist saya akan buat dia. Tapi untuk mengajar color, insya-Allah saya boleh ajar macam mana buat coloring. Kalau awak berminat untuk menjadi seorang colorist. Okay. Tetapi tak semestinya saya boleh jadi colorist. Okay. Untuk projek sendiri mungkin saya boleh buat. Tetapi best is to find your own colorist. If you shoot raw ataupun shoot log. Kalau you shoot Rec 709, the editor hanya boleh buat white balance adjustment. It's only color balance, not color grading. Okay, two different thing. Kalau setakat betulkan white balance, editor masih lagi boleh betulkan white balance, tetapi color grading untuk dapatkan mood. Aku nak nampakkan dia mood seram. Those are color grading. So you need to find color grades, not the editor. Music effect. Tadi kita letak temp track. Temp track ni bukan the final sound yang kita nak guna. Sebab you kena cari sound designer untuk menguruskan segala benda seperti termasuk your music composer, you nak cari your music, your royalty free sound, you nak buat spot list, apa-apa yang you kena buat ADR ataupun dubbing, audio dialogue replacement, nak buat Foley, sound effect, audio sweetening. You akan cakap, alah kita buat 90 minutes, kita buat telemovie kita, tak perlu ni semua. Yang saya buat selama ni okey. Betul, saya setuju. Saya cukup setuju. Tak perlu semua. Tapi yang saya tak setuju nanti, bab music, suruh editor curi dalam YouTube.
Okay, it's still not the editor's job to actually pilih music. Remember, editor dah cukup penat untuk bercerita. Dia dah tahu apa music. Okay, temp track tu saya gunakan untuk temporary feel, tetapi music atau sound designer boleh, music composer boleh memberikan lagi satu feel ataupun dimension baru kepada music. So ramai lagi tangan yang akan mencantikkan lagi. Sebab kalau you bagi saya buat, tiba-tiba saya boleh buat music, remember benda yang surprise tadi, saya dah tak surprise. Lagu pun takkan ada surprise element sebab saya dah tahu dah babak dia macam mana, feel dia macam tu. So dia jadi mendata. So remember, sound effects ataupun music mesti ada sound designer ataupun music composer. Saya combine kat sini sebab kita talk about telemovie, kita bukan talk about feature film. Tapi ingat, there's a lot of work involved. Dan finally, you need a mixing engineer yang membuat adunan bunyi ataupun adunan akhir di mana audio stems, dialogue, sound effects track tadi yang telah dibuat balancing, nak pan left to right, nak buat EQ, nak buat letak compression supaya dalam TV station dia akan accept certain dynamic range. Kalau siapa jadi editor, kalau you tahu kita punya LUFS loudness kita ialah minus 23 LUFS. Kalau tak, maknanya you tak tahu pasal standard. But this is not your fault because editor, you are not supposed to do the audio in the first place. Ini adalah tugas seorang mixing engineer ataupun audio engineer. You can say whatever. These guys will know what to do for broadcast sebab they get to face the specs. So then barulah the list of deliverables. Seperti mana setiap stesen, contohnya this is Astro spec, okay, nampak minus 23 LUFS loudness target, delivery untuk Astro, ini file untuk deliver kepada the data, yang ini untuk Media Prima, yang ini Media Prima punya channel stem, macam mana loudness dia, okay, dan sebagainya. So RTM pun ada tapi saya tak sempat nak letak. So this is not my job. This level is where the audio engineer ataupun audio mixer sepatutnya bekerja. Remember guys, dalam analog days, editor tak akan buat semua ni sampai ke tahap ni, sampai ke sini ni. It's all done by multiple role and position. Dalam drama telemovie, saya ingat almost 20 years ago bila saya belajar di Akademi Filem, ada di bawah situ ada Finas Post, Hamsilah Post, nama asal dia, editor analog zaman tu. Kerja dia, kalau dia editor, lepas tu dia pass over music, siapa yang buat final mix dan sebagainya. Those are the days on analog. Diorang boleh pecahkan kerja. Then you kata producer, as a producer, you akan cakap, oh dulu bolehlah bajet besar. Now, where's the fault? Siapa yang salah sebenarnya? Kalau dulu you cakap boleh, you boleh bagi sebab dulu bajet besar. Kenapa bajet sekarang you masih tetap nak buat dan tertekan kepada memberikan editor atau post production budget tu kecil sangat sampai semua you humbankan kepada editor? It's not fair. It's not fair. Sebetulnya, this is the problem where the industry have to face. Kalau sesiapa, Pak Menteri ke atau apa, look at it. Station is not paying enough. That is the reason why kita di bawah di kru semua tertekan. Jadi, this is the reason why every editor yang ada nak cuba buat everything. Dan kalau you betul, sepatutnya you tak sanggup buat benda tu semua. Okay, let's back to the final. And then last but not least, arcade. Now, kenapa kita arcade? Kenapa arcade ni penting sebenarnya? Ataupun archiving lah, archiving. Now, archiving ni penting ialah sebab setiap simpanan projek yang telah siap ni harus disimpan dengan teliti. Sebab contoh simpanan OCF atau Original Camera Format, which is the format yang sampai. Kalau you ada rushes yang you dah convert, maybe you shoot in 4K, you convert ke HD untuk edit dan sebagainya. Simpanan projek, your timeline, your export, your audio stem,
segala aset, segala font, segala grafik dibuat dengan teliti dan disimpan dalam folder sistem yang clear. Contohnya, saya akan ada satu projek folder. Okay, projek dia sekarang ni projek title. So dalam projek ni saya akan uruskan seperti ini. Okay, saya ada library folder, media, archive, rushes, sound effects, music yang datang daripada music tu, setiap audio VO, audio mix, visual effects, stills, graphic, font, preset, document, script, semua ada dalam folder script. Export ada folder export, XML dan miscellaneous. If you organize your files dengan cara ini, let's say 3 tahun akan datang, tiba-tiba station perlukan the 4K version. Maybe you dah shoot 4K, tapi you deliver sekarang HD. Dan sekarang tiba-tiba 2 tahun akan datang, a station call up nak projek yang sama, tetapi dalam bentuk 4K ataupun 4K. You buka balik projek ni, mungkin you just export the 4K. Kalau you tak buat urusan macam ni, kemungkinan 2 tahun akan datang, you dah tak ingat dah mana projek-projek ni semua. So, please archive it carefully. Simpan dengan betul. Simpan di cloud. Okay, jangan simpan di hard disk sebab hard disk failure rate saya dah cakap. Paling lama 3 tahun, kalau tidak disentuh, hard disk awak akan mati dengan sendiri. So, simpanlah di cloud. Saya ada Google Enterprise Cloud Unlimited. Saya akan simpan semua file-file saya yang master project semua di sana, dan juga some on LTO tape supaya dia tahan lama. Okay. So, this is archive. Okay. Ataupun archiving. Okay, so now, so bila kita bercakap dah tadi semua, sebenarnya editor tu cover, kalau you seorang penyunting, that much saja yang di cover. You so-called cakap atau mengaku diri sebagai penyunting, sebenarnya kerja awak adalah sebahagian daripada pasca produksi. Penyuntingan bukanlah pasca produksi, tetapi penyuntingan adalah sebahagian dari pasca produksi keseluruhannya yang saya dah explain tadi. Okay, saya harap fahamlah. Kalau ada yang penerbit tak faham, taklah, kita dah ikut sistem ni. Station bayar standard macam ni. Editor kena buat macam ni. Now remember, TV station has their in-house. Saya bet a lot of in-house pun ada dia orang punya own separate department. Okay, kalau ada tu yang buat semua ni, saya tak tahu nak cakap apalah. Maknanya mungkin gaji awak 10 kali ganda lagi tinggi daripada saya, ataupun lagi besar daripada freelancer. Saya tak boleh cakap apa. Mungkin they paid you well, you can do all this, why not? Okay, saya tidak mengatakan tidak boleh. Dan saya tidak pernah menafikan yang this can be done by one person. Memang tak salah. Tapi do you see the advantage dengan disadvantage kalau satu orang yang start daripada awal sampai akhir, the emotion atau feel cerita tadi akan desaturate atau hilang dalam separuh jalan. Tu yang bila orang komplain atau Twitter, ni editor ni macam budak sekolah edit kan. Actually, it's not the editor's fault, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk dan datin-datin. It is everything else yang kita tak nampak. So, yang blame-nya selalunya itulah. So, why are we always blaming the wrong people? Okay? Kerana sebenarnya kita lupa yang tugas penyunting yang sebenarnya ialah menggabungkan bahan video dan audio untuk jadikan sebuah cerita berdasarkan panduan skrip yang telah disediakan oleh penyunting, dan penyunting boleh memberikan pandangan secara kreatif untuk membantu menyelesaikan masalah struktur yang saya dah cakapkan tadi. The structure, editor tells a story. I repeat, editor tells a story. Itu kerja penyunting. Tak ada kena dengan grafik, audio dan sebagainya. The core of editor's job is to tell a story, full stop. Kalau ada yang cakap, oh lepas ni saya tak nak ambil Zali buat edit, tak apa. Like I said, saya buat ni supaya generasi akan datang faham tentang pecahan kerja-kerja yang sebenarnya. Walaupun telemovie, walaupun bajet dia sekian dan sekian, sebenarnya banyak kerja-kerja pasca produksi telah diambil endah, diignore dan dihumbankan kepada editor.
Okay, which is not fair. Pertama, benda-benda yang tak fair. Setiap projek suntingan adalah berlainan setiap atau kerja atau workflow. Tidak akan ada yang sama dan masa untuk siapkan pun berlainan. 90 minit action movie, 90 minit love story, 90 minit children story, 90 minit filem yang dirakam dalam satu take. Perbezaan menyiapkan dia adalah berbeza. Mana tahu kalau director ni yang jenis nak buat macam 1917 yang kamera tu nampak macam satu take. Okay? Visual effects akan involve supaya dapat hidekan cut. Adakah editing tu akan siap lagi lambat ataupun lagi awal? So, all these are different. Every project is a different workflow. Bermaksud, every project is a different cost for editing. Dia tidak ada satu specific price dan jangan nak tipu kami. Kerana kami tahu, stesen pun tak cakap this is what you should pay for your editor. Tetapi ada juga producer, production manager cakap, Zali ni standard, TV station bayar editor macam ni. It's all lies. Okay? Sebab untuk setiap projek, penerbit harus mendapatkan khidmat post producer atau at least the DIT, the Digital Image Technician. Kenapa post producer ni penting? Saya dah discuss dalam video-video sebelumnya sebab dia adalah orang yang bertanggungjawab untuk selesaikan semua your pasca production sekiranya you sebagai penerbit tidak tahu. Dan this is why a lot of producer tertipu dengan ataupun termakan dengan kata-kata yang editor kononnya dia boleh buat semua tetapi dia tidak boleh. So the best person is to find a post producer. Actually ada ramai orang-orang yang dah berkaliber dalam bidang ni yang dah boleh jadi post producer atau post supervisor, tetapi kita kena tahu siapakah mereka, okay? Tiada istilah package ataupun harga package untuk kerjaya penyunting. No such thing as a package. Kau bagilah package lah, kau bayar untuk semua berapa? Kalau misal kata you as an editor nak buat tu semua tadi, itemize them one by one. Itemize them. This is how much I will charge. Kalau buat grafik ni semua dalam your invoice atau quotation, and that's where you will get paid for whatever you ask for. Kalau dia cakap mahal sangat, go to the other editor and the other editor will do the same. So bayangkan setiap editor akan buat benda yang sama. There's nowhere to run but to pick the right people to work for you with the budget you have. Okay? Sebagai producer, you sepatutnya cari budget yang di-allocate ataupun diminta oleh editor tu berdasarkan dengan experience dia dan sebagainya. Tapi again, it all takes experienced producer to realize the best of the best. Penyunting bukan artis grafik untuk membuat poster, bahan-bahan promosi untuk media sosial atau opening titles atau closing. Saya dah repeat ni tadi. Kita ataupun penyunting bukan grafik artis. Jangan suruh mereka membuat poster, design, bahan-bahan promosi untuk TV. Dalam kontrak atau specs TV ada mengatakannya, tetapi it is not the editor's job. Carilah grafik artis yang betul, buatlah poster yang betul. Okay? Editor, ingat, this is not your job. Jangan mengaku you boleh buat benda ni. If you want start cakap boleh buat penyakit viral, setiap editor boleh buat poster akan terjadi lagi sekali. Okay? Adalah somebody yang dah buat benda ni. Bahan-bahan yang digunakan seperti gambar, grafik, logo, company yang sponsor, bla bla bla, haruslah disediakan oleh pihak penerbit. Mencuri dari internet adalah salah. I repeat, jangan suruh editor kau carilah logo-logo ni kat dalam internet. Sebenarnya it is wrong etika. Or you can actually call your graphic artist to do it. Okay? Tapi you tidak boleh simply cakap, oh kau boleh carilah semua ni kat internet. Jangan menggunakan internet sebagai alasan sebab our job is not to find logo. Our job is to create a story for you. And you have your graphic artist, you ada your poster designer dan sebagainya. They can help to do that. Penyunting juga bukan audio engineer untuk buat final mix yang menepati syarat technical television station. Jadi bila QC technical tak lepas, salah editor juga. Why not just send to someone yang tahu apa yang dia buat, mix down to the broadcast standard and settlekan masalah tu.
So this is something yang kita menghadapi sekarang. Pemilihan lagu, tema atau soundtrack bukan tugas editor. Ingat, sebenarnya tugas editor still in the storytelling. Dia boleh menggunakan lagu tu sebagai temp track ataupun temporary track. Tetapi kemungkinan editor tu gunakan lagu-lagu yang ada copyright. Dan kalau misal kata dia gunakan untuk pengakhiran ataupun the final mix, lagu yang temp track tadi, you akan face problem especially kalau you upload ke internet. Okay, you tahu kan certain station akan menghantar atau upload drama-drama mereka ke dalam internet dan YouTube akan flag copyright dan you akan kena tindakan sama ada dia block totally the video ataupun mute ataupun tidak boleh monetize. So jangan salahkan kalau editor tu salah pilih soundtrack sebab you nak save cost. You suruh editor pilih, editor tu pilih, lepas tu ada problem, suruh tukar, editor punya gaji affected. So, it's still not their problem. Perwarnaan visual, color grading, bukan tugas editor. Saya dah cakap tadi. Setiap penyunting berhak mempunyai pembantu dan dibayar secara berasingan. This is something maybe kita patut bawa balik. We have to bring that back. So, at least kerja editor tu diringankan sedikit dan tidaklah perlu kerja 24 jam sehari. Okay. So, we'll see if it works. Penerbit dinasihatkan untuk ada lebih kurang dari 2 backup rushes sebelum bermula suntingan. Ini adalah tanggungjawab penerbit ataupun kalau ada post producer. Pernah terjadi drama datang balik footage-nya 1 hard disk sahaja. Saya tanya, ini only backup. Pernah terjadi kes sebelum PKP datang corrupted hard disk, tak boleh buka. Saya tanya, adakah ini satu saja? Penerbit yang hantar saya. Saya cakap dengan penerbit, awak tahu tak awak kena ada minimum at least 2, 3. Sekarang apa dah jadi? You kena reshoot the whole entire 3 hari punya shoot, hilang macam tu. So they never learn their lesson until diorang dah terkena, barulah tersedar. So bila ada orang yang dah kena masalah tu, barulah diorang sibuk nak cari hard disk. Ada 2-3 hard disk. Saya pernah dapat production, Dali, kita tak ada hard disk sebab kita tak boleh claim. You bolehlah gunakan hard disk you sendiri. Saya macam, mana boleh? Saya takkan buat job ni kalau you tak ada hard disk. So, fikir-fikirkanlah. Penerbit haruslah menyediakan hard disk. Tadi saya dah cakap. Yang akan digunakan untuk suntingan dan tidak dicampur dengan rushes ataupun your original camera. Kenapa tak boleh campur? Kalau misal kata your rushes corrupted, file tu file pekerja pun kat dalam, hilanglah all your kerja-kerja yang you dah buat. Vice versa. So you boleh menggunakan separate hard disk untuk tugasan yang berbeza. Bayaran penyunting sememangnya termasuk dengan makanan dan minuman semasa sesi suntingan. That is why we charge a lot. Not say a lot. Kita charge lebih sebab kru-kru lain dalam production dapat makan minum. Diorang dapat gaji. Okay, dapat claims transport. We editors tak ada pun. Kita tak minta dimanjakan. Kita tak ada orang hantar makanan kat kita. Kita kena cari makanan sendiri. Kalau bernasib baik ada director belanja. Tetapi welfare editor tu apa terjadi? What's happening? Why producer is not taking care of the editors whereby your crew on set, you berikan apa-apa benda yang diorang minta. But when we want to start to minta claim makan atau cakap, I thought, you patutnya, all this confusion. So, please bear in mind guys, kalau you nak buat macam tu, all that has included in your bill, even in your API semua, bill semua dah masuk dalam tu. Penyunting berhak untuk tidak menandatangani kontrak sekiranya tidak diizinkan untuk kemesyuarat pre-production. Contract is the word. Kalau misal kata tak ada kontrak, kalau you editors tak terima kontrak, jangan mulakan anything, don't even start editing. Kalau producer tak produce kontrak, kalau you ahli Profima, boleh datang ke office, mintakan salinan atau copy of kontrak dalam BM ataupun BI, boleh gunakan kontrak tu sahih dalam Profima untuk dibagikan kepada producer supaya menepati apa tugas-tugas you
deadline dan sebagainya. So, contract is a must. Jangan cakap mulut, jangan gunakan WhatsApp saja, dan bila terkena masalah seperti editor tu lari ataupun penerbit tu tak bayar, then there's no way for us to follow up untuk masalah-masalah yang sama macam tu. So this is something yang saya syorkan setiap freelancer, kalau tidak ada kontrak, jangan, saya ulang, jangan ambil job tersebut. Walaupun your best friend, walaupun is your father, walaupun is your brother, whoever, it's all based on contract. Kalau you nak bekerja bayaran yang tepat, the contract is your best legal binding. Penyunting akan menyediakan detail invoice untuk setiap kerja-kerja suntingan sekiranya tiada kontrak yang disediakan. Macam tadi, kita boleh gunakan kontrak kerja Pofima. So, kalau you tak ada kontrak, sekiranya tak ada kontrak atau malas nak buat kontrak, buat invoice pecahan kerja-kerja tugasan editing yang you dibayar untuk sekian-sekian. So, offline editing, online editing. Okay, offline editing, online editing ni perkataan lama, saya dah tak gunakan. Kalau you perhatikan, rough cut, fine cut, final cut ataupun mix, pre-mix dan sebagainya. Tapi you label kat situ tak ada audio kan? So, you kena tunjuk clear dengan diorang, saya buat sampai sini je, yang lain tu, you kena cari orang lain. Tapi kalau dia cakap, saya nak package, cakap dia minta maaf, kami tidak menjual package. Macam package perkahwinan ataupun package beli rumah. Tapi kami buat itemize kerja-kerja yang kami harus dibayar secara terperinci. Okay? So, this is something yang US editor have to be very definite. Bukan cakap, suntingan untuk telemovie XYZ. Suntingan can be big. Buatnya dia makan 2 tahun, you contract, you punya invoice tak ada state bila habis, bila start, apa kerja, so you are trapped. So be careful with invoice. Penyunting tidak bertanggungjawab di atas segala masalah teknikal yang berlaku sewaktu penggambaran. Betul. Kalau kamera out of focus, audio hissing, dan you penerbit suruh editor betulkan dan QC reject, adakah gaji editor harus dipotong? Itu tidak adil, sebab kalau masalah tu datang di produksi, kenapa harus potong gaji editor? Ia berlaku. Ramai pernah terjadi benda yang sama. Bila QC reject, editor punya gaji ditahan sebab tidak dapat menyempurnakan quality control tadi. Sedangkan production yang membuat tidak potong pun gaji dia. Kalau audio tu hissing daripada masalah audio man, kenapa tak potong gaji dia? Kalau kamera tu out of focus, kenapa tak potong gaji cameraman? Tetapi gaji editor ni ditahan sebab QC tak pas. So producer kena adil dan kena make sure you dah tahu benda ni dah berlaku. This is why saya advise ada DIT di set. DIT awak akan menentukan audio tu bagus, gambar tu clear, boleh digunakan dalam editing dan tidak akan ada masalah dalam post sekiranya apa-apa tragedi teknikal berlaku. Dan editor boleh menyempurnakan kerja dia, audio guys pun boleh menyempurnakan kerja mereka untuk mengenengahkan suatu kualiti yang tinggi. Okay. Penerbit haruslah kemukakan salinan specification dan deliverable list dari stesen kepada penyunting sebelum penyunting tu accept job. Biar telus dan jujur. Saya pernah mendapat satu projek tak lama dululah. Okay, nama besar. Okay, dah bagi, dia cakap, okay, saya buat list lah barang-barang ni dalam invoice saya. Tiba-tiba ada permintaan lain daripada list yang saya buat. Saya cakap, saya tak pernah ada benda ni, saya bertekak. Saya tak ada buat benda-benda ni. Kenapa ada? Dia cakap ini dah standard station editor kena buat. Saya fight. Saya cakap tidak. Saya tak pernah. You tell the station, saya akan cakap dengan station sendiri. Dekat mana dalam kontrak yang mengatakan editor kena buat benda ni. So be careful not to be trapped. Supaya you nampak dulu deliver apa yang you kena deliver. Adakah you kena deliver poster? Kalau awal-awal you kena deliver poster, you kena cakap, bang, saya editor, saya tak buat poster. So jangan nanti lepas you dah buat, you dah sign kontrak,
You kena buat tau, poster. Salah siapa, salah you juga. Okay, so editor pun kena clear. Jadual untuk pasca produksi haruslah dibuat selepas berbincang dengan post producer atau kalau paling teruk tu penyunting terlebih dahulu sebelum membuat keputusan deadline. Kalau you buat schedule, you plan hari ni nak hantar footage, tiba-tiba you cakap dengan editor, lagi 2 hari you kena hantar station. Dah editor tu pula dah agree, sign agreement sebelum pre-production. Delay macam ni lah, PKP delay. Sekali bila datang kat tangan editor, besok kena deliver. Dekat sini mana masalah dia akan timbul? Kalau tak deliver, editor kan? Di mana ada kontrak yang mengatakan kalau lambat tu editor, salah editor. So, you have to be very clear. Kalau betul ada problem tu deadline, jangan ambil job tu. You tahu, ni deadline ni terlalu dekat. Satu kali tu saya pernah dapat, bila dia delay saya cakap saya tak nak terima job ni, saya batalkan kontrak, saya return balik duit. Tak kisah. Sebab saya tahu kalau dia delay tu, deadline tu tidak akan dapat disampaikan deadline. So, saya akan batalkan kontrak dan saya return balik duit advance payment tu. Okey, penyunting tidak akan bekerja 24 jam demi menepati tarikh penghantaran. Kita kerja 8 jam sehari maksimum secara purata. Okey. Umur menjadi faktor dan kita menghadap skrin komputer. Berbeza dengan kita menghadap dekat luar, ada pokok, ada orang, cahaya matahari siang malam. Fokus mata menjadi penat setiap 2 jam. Ini pun mata saya dah start kabur dah. So, at maximum, saya boleh menghadap komputer secara straight selama 2 jam, take a break, setengah jam keluar, tengok matahari ataupun masuk balik, sambung. Dan seterusnya untuk 8 jam sahaja. Kita perlu rehat. Okay, kita perlu rehat. So, mata kita, itulah saya sekarang ni, sebab tu saya terpaksa pakai anti-reflection glass blue lens supaya tidak sakit mata. Ya, penyunting bukan robot. Mereka hanya selesaikan tugas bergantung kepada genre dan masa bila rushes diterima. Seperti saya cakap tadi, hantar rushes hari ni, minta esok, impossible. We cannot do magic. Saya pernah maybe 20 tahun yang lepas, pernah kena this trap. Saya belajar daripada kesilapan, tiba-tiba stesen minta hantar awal. 24 jam saya siapkan telemovie daripada start sampai habis. Kebetulan masa tu adalah a few people yang bantu buat music dan sebagainya. 24 jam flat export sampai ke stesen cakap, kita tayangkan lagi 5 bulan akan datang. You akan rasa macam, kenapalah aku dibuat sebegini? Kenapalah? What happened? Because these are just communication problem yang you kena tahu dan make sure benda-benda ni tidak akan berlaku kepada diri. Bilik aircon atau bilik berhawa dingin bukan untuk keselesaan kami penyunting, tetapi untuk menjaga suhu komputer supaya tidak overheat. Ada producer atau director ataupun adalah sesiapa yang cakap, korang ni duduk dalam bilik aircon ni charge mahal-mahal, kenapa? Well, now you know why. Alasan tunggu bayaran dari stesen bukan masalah editor. Sepatutnya sebaik saja kita deliver master kepada stesen dan yang deliver ni pun patutnya producer. Janganlah suruh editor pergi hantar pula. Dan kalau editor hantar, make sure dia boleh claim dia punya transport. Okay, penyunting berhak mendapatkan final payment tanpa sebarang keraguan. Kalau misal kata terjadi QC report yang problem, editor juga harus memain peranan supaya datang balik dan betulkan masalah itu. Kalau masalah itu datang daripada penyunting tu. Tetapi kalau masalah itu berbalik dengan masalah yang tadi sebelum production, saya boleh cakap dengan producer, masalah itu bukan masalah saya. Patutnya you tanyalah you punya audio guy, potonglah gaji dia, bagi gaji dia ke saya akan cari audio person untuk betulkan audio hissing tu dan sebagainya.
kita settle fair and square. Then saya akan teruskan. So this is something yang kita selalu dengar, yang saya tak nak dengar lagi, ataupun saya cukup dengar masalah-masalah ni dengan editor-editor yang lain. Okey, sekiranya QC tadi tidak lulus dan masalah datang dari kesilapan editor, walaupun kita dah bayar full tu tadi, dia harus berbetulkan tanpa sebarang tambahan harga sampailah approve. Okey, kalau betul datangnya daripada editor. Tapi kalau tidak, macam mana producer nak tackle problem ni? Suruh editor datang balik? Macam mana? You nak potong gaji ke atau macam mana? So you have to work out, because if the error atau QC tu bukan datang dari editor, how do you deal with that? That is why kalau you ada DIT di set, saya dah cakap tadi, kalau you ada DIT di set, benda ni you dah tahu dah berlaku atau tidak. Kalau saya tahu cameraman saya selalu out focus, 3 hari pun macam tu ada report, replace the cameraman. Dah settle. So that then your problem tak akan datang balik bila tiba-tiba the editor dapat semua kamera shot tu out of focus. This is why teknologi sekarang telah membenarkan kita check benda ni di lokasi, bukan dalam kamera. Don't ever playback often dalam kamera tu, tapi you boleh gunakan komputer playback dan sebagainya untuk tengok rushes tadi di set. Sekiranya perlu hikmat yang lain selain suntingan, bayaran tambahan haruslah dibincangkan bersama. Istilah package tidak wujud. Seperti saya cakap tadi, you have to discuss dengan editor you. Dek, you boleh buat grafik sekali? Boleh tak? Dia tambahan. Okay, awak boleh buat? Boleh, tapi saya kena bagi kepada audio post, saya boleh uruskan, ni harga dia. Kalau kak nak pergi uruskan, sediakan. So, most of the time, saya uruskan, saya clear cut, saya tidak akan ambil apa-apa percentage pun daripada audio post house. Kalau saya cakap, saya akan uruskan semua ni harga ni, tapi saya clear. Okay, dengan apa-apa payment semua, saya tidak akan ambil satu sen pun. Kalau kerja tu bukan kerja saya, sebab saya dah cukup untuk bahagian saya, biarlah bahagian ni kepada orang tu. Jadi, fair and square dan clear. Sebab kalau misal kata satu hari dia find out yang sebenarnya you charge lebih blah blah blah, then that's your end of your career. Penyunting bukan minta untuk dimanjakan. Okay, mungkin you cakap, oh Allah minta macam-macam lah ni editor kita, kru lain pun tak bising. Tapi memang betul, ramai penyunting rasa terbuli. Untuk 20 tahun, saya selama dalam industri ni, saya one of the reason mungkin saya tak lari daripada post benda ni, kerana masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan sampai hari ini. Sejak daripada zaman digital bermula sampai hari ini, ramai keluhan editor saya dengar kerana mereka tidak berani bersuara kerana takut kehilangan periuk nasi. Jadi hari ini bila saya present ni, saya mungkin kehilangan periuk nasi. Tapi saya doa Tuhan lebih maha kaya, rezeki saya mungkin ada di tempat lain. Bukan sebagai penyunting, tapi this is for the future generation of editors, kepada mereka-mereka yang terasa terbuli. This is for you. I'm doing this just to make sure that everyone tahu masalah apa industri tengah face. And this is only the beginning. Okay? This is only the beginning. Sebab penyunting juga ingin buat yang terbaik untuk industri. Kita minta ni semua bukan pasal kita nak manja. Sebab kita nak nama kita sebagai penyunting tu di pesada seni tu orang tahu macam mana kerja penyunting sebenarnya. Tidak lagi dikecam sebagai ni budak sekolah punya editing. Sebab kita selalu terkena dengan kata-kata yang kita tak nak dengar. Jadi this is something yang saya nak share for the fun of it. Okay, benda ni is koleksi daripada kata-kata yang selalu penyunting dengar. Dan kalau boleh saya tak nak dengar lagi selepas siaran langsung ini. Okay, let's go. Senang je. Kau edit in out, cut paste. Okay lah tu. Korang duduk dalam bilik aircon, kenapa nak charge mahal-mahal? Nanti dapat job besar, aku bagi kau. Aku bagi kau lagi lah. Ambil je lagu-lagu dari YouTube tu. Okay, tak ada orang tahu. Dah bagus ada bajet daripada tak ada langsung. Job ni abang kasih kau exposure. Lain kali aku kasih kau job lagi. Dek, bayaran ni standard. Semua TV station bayar editor sama.
Nah, ni Rashes. Besok boleh siap? Sorry dek, stesen TV tak bayar lagi. Tunggulah kau ada hadis? Boleh guna kami hadis tak? Saya buat ni bukan untuk TV, ni untuk online je. So, boleh adjust tak harga? Dek, klien bayar 70%, lepas tu dia lari. Nanti lain job saya bagilah, saya top up lagi. Zali, QC audio tak lulus lah. Nanti I potong you punya gaji Aku ada footage ni 5 jam. Aku nak kau jadikan 5 minit. Kau potong-potong lah. Esok boleh tak? Siap. Shot yang out focus tu boleh tak? Try kasih sharp sikit, fokuskan. Yang gelap tu boleh terangkan. Dia gelap. You terangkan sikit lah. Kalau anda run, kau panjang-panjangkan lah. Kau stretch je shot tu. Okay, nanti dapat lah tu lagi setengah jam. Macam ni je kau edit. Anak aku boleh buat lagi bagus daripada kau. Audience, penonton suka kau letak je efek banyak-banyak. Diorang happy kalau ada efek banyak ni. Cerita tu tak best pasal editor lah. Cerita tu tak best tu pasal editor. Cerita tu best. Director dia bagus. %80% of the time kami selesaikan masalah teknikal dan hanya 20% saja kami berkarya. Jadi kat mana yang kita boleh sebenarnya berkarya sebagai seorang penyunting? Jadi di sini something yang saya nak share tentang apa yang kita ada menghadapi masalah di dalam industri selama ini. Okey, siapa ada soalan, question and answer, sila boleh tanya di bawah. Maaflah kalau saya tersinggung perasaan sesiapa, saya tidak berniat, tetapi ini sebagai iktibar dan perangsang untuk semua bakal-bakal editor yang ada di luar sana supaya sedialah menghadapi cabaran-cabaran ini kalau anda betul-betul nak jadi seorang editor. Jadi saya tak sure kalau saya nak scroll ni, banyak betul ada yang ada soalan. Ya, kan market kita sedang menuju Oscar, relax lah. Okey, sesiapa nak tambah lagi apa-apa kata-kata yang selalu awak dengar dan kalau boleh tak nak dengar lagi, tambahlah, silakan. Maybe kita laugh at it, kita akan ketawakan, tetapi kita tak realize orang-orang yang sebenarnya mendengar dia dan perasaan mereka bila dikatakan sedemikian. Saya pernah dapat salah satu daripadanya, awak duduk dalam aircon bayar mahal, kenapa? Sebenarnya aircon tu bukan untuk saya. Dan kalau aircon tu tak ada, kalau komputer saya rosak, masalah dia siapa yang nak gantikan komputer saya? So this is something yang saya sendiri dah face. Ramai penyunting juga ada benda-benda yang sama yang saya collect. This is all daripada koleksi-koleksi daripada Editors Club yang saya kumpulkan selama ni di dalam grup Editors Club. Okay? Dan kalau bagi mereka yang producer yang nak tahu sebenarnya rate kami sebenarnya di Editors Club yang di bawah Profima, anda boleh pergi ke laman ni. Okay? Ni link ni ada di sini. Dan anda boleh download rate card kami yang tahun lepas, 2019. Kami belum update 2020 sebab PKP sepatutnya kita buat mesyuarat untuk mengubah atau menambah baik rate card setiap genre untuk televisyen ataupun filem. Sebenarnya kami ada rate card ni, tetapi untuk mendapatkan harga di dalam rate card ni sebenarnya agak impossible for the past 4-5 years, almost 8 years ago. Tetapi kami sedar dan kami cuba adjust our standard ataupun our par supaya this is what we want to target, and at least kalau kita dapat kurang sikit daripada itu tak apa. Tapi kita tidak mengharapkan untuk dapatkan dia anytime soon.
Sebab kita faham penerbit masalah dia, stesen bayar tak cukup. Okay, maybe kita dapat. So kita kena tackle masalah tu bersama dan mereka pun harus faham kerja kita. Okay, producer pun kena faham kerja-kerja kita yang editor ni is not problem solver. We are only storytellers. You want to solve problem? Get your all other roles, your assistant editors, your music composer, you punya sound designer, you punya all those people yang akan solvekan problems along the way. Your DIT dan sebagainya. Jadi this is why I think it's not fair ataupun tak adil untuk kita point finger kepada editor atau bebankan editor tu sahaja dengan all this masalah. Okay. Yeah, very good sharing. Only editor, producer and director sepatut tahu. Yeah, this video will be here. You can always share after this. Share lah seramai-ramai. Saya bukan nak mengutuk sesiapa dalam soal ni. It's not about pointing the wrong direction ataupun cakap oh ni salah producer, ni salah director, ni salah TV station. We have to work as a team, as entire. Kena believe yang you want to do a good project, you kena have a good team. Having an editor alone tak boleh solve all your masalah production. I can tell you seriously, saya dah penat dan kadang-kadang saya terpaksa gaji yang saya dapat tu saya potong, saya bagi. Sekarang isteri saya jadi assistant editor saya bagi gaji saya sikit. So last saya dapat cakap macam isteri saya cakap, ini ke yang you buat selama ni? So kadang-kadang saya sedih nak cakap, well, this is what we are paid for. But passion saya, seperti saya cakap, mungkin rezeki saya bukan di editing. Tapi saya sekarang jadi tenaga pengajar dan juga untuk memberikan semangat kepada penyunting-penyunting yang baru supaya tidak berlaku kepada mereka pada masa-masa akan datang. Jadi it's not maybe all this perubahan ni mungkin tidak akan berlaku di dalam kerjaya saya, tetapi mungkin akan berlaku kepada kerja-kerja mereka-mereka yang baru nak masuk nanti. Okay, jadi kalau bagi mereka yang nak tahu, kami Editors Club Malaysia, kami ada dalam seramai almost 700 editor di Malaysia. Ya, kami wujud di Malaysia di Editors Club of Malaysia di Facebook. Kalau sesiapa yang dah betul-betul masuk dalam bidang editing, silalah join group kami, tetapi anda kena fill form supaya kami tahu anda bukan spammer, anda bukan scammer, ada full name, particular, tak minta IC number tak minta IC number, tapi kita boleh contact. Sebab kalau kami buat apa-apa perjumpaan, kita nak bersatu seperti buat red card, kita akan jumpa seramai yang mungkin buat perjumpaan, akan discuss macam mana harga untuk tahun itu, macam mana kita nak charge kita punya standard rate dan menjaga kita punya etika sebagai seorang penyunting profesional. Okay. Dan saya nak share, ada salah satu daripada Editors Club membuat satu sajak. Saya tak tahulah, saya dah lama tak baca sajak. Hopefully kita akan baca, saya akan dapat presentkan sajak ini. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Sabda berkalimat sang pengalun hiburan. Kuputus ku sambung imbangkan penyeri. Di sudut gelap pengilham abadi, menjadi saksi sekalian panca TV. Hai para pengadun cerita, kudrat akalmu digumpal-gumpal, tak mengenal waktu, tak mengenal hari. Bulu memanjang tak disedari, hingga waris tak mengenal diri. Jiwa celaru tak didengari, sampai bila nak begini. Ayuh bangun, ayuh berdiri, tinggalkan sesuatu untuk diwarisi oleh Yasir, Editors Club. Jadi itulah saja untuk saya hari ini. InsyaAllah kalau saya ada masa lagi, saya akan share ataupun tips-tips yang akan datang pada live video ataupun video-video yang lain di masa-masa akan datang. Saya tak dapat menjawab semua soalan, tapi insyaAllah nanti saya akan jawab satu persatu. Tapi itulah saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam dan stay safe.